Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tinhi mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke program Bicara Muslimah yang musim yang kedua. Okay, yang bertemakan wanita dambaan syurga. InsyaAllah kali ni Alu terus excited lah. InsyaAllah kali ni episod yang ke-6 kali ni kita akan membicarakan tajuk kita lah. Tajuk kita ni agak macam unik sikit. Tajuk je lah apabila remaja melanda. So ustazah-ustazah semua dah agak apa yang kita nak bincangkan dalam episod kali ni. Dah agak memang agak tak prepare susah. Betul juga. Dan bersama saya lah dan yang tak asing lagi lah, yang kedua-keduanya Ustazah Aziza, Ustazah Syikin dan saya Ustazah Latifah. Nak sebut juga nama saya kerana takut orang tak tahu. Okey. Sebelum kita mulakan perbincangan kita hari ini ataupun perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah saya akan membacakan sepotong ayat daripada surah An-Nur ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat ini kepadamu. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Okey. Jadi dah terang daripada ayat yang telah dikongsi ni, maknanya kita akan membicarakan tentang apabila seseorang tu akan jadi dewasa lah. Jadi saya teruslah kepada soalan kita pertama pada Ustazah Syikin rasanya. Ya betul. Ustazah, kita nak masuk tingkat boleh tak Ustazah terangkan apa tu istilah akil baligh? Kadang orang tak faham pasal perkataan akil baligh ni perkataan bahasa Arab mungkin kan. Jadi orang tak faham apa tu maksudnya akil baligh, dan kalau boleh Ustazah terangkan seandainya ada anak-anak yang nak bertingkat remaja ni, yang diorang nak masuk ke alam yang ni, alam akil baligh ni, apakah nasihat Ustazah kepada mereka? Kalau Ustazah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustazah Latifah di atas openingnya kita adalah. Okey, so apabila remaja melanda ni, topik kita pada hari ni bukanlah untuk kita tapi untuk persediaan untuk anak-anak kita. Kita ni dah bukan remaja, dah mau orang dah. Okey, jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan kita fahamlah untuk kita memahami apakah pengertian akil baligh itu sendiri. Dan kalau kita tengok akil ni bahasa Arab lah akil ni bermaksud orang yang berakal. Kena berakal lah yang berakal. Dan baligh ni bermaksudnya sampai. So sampai akalmu. Tu tajuk lagu susah. So maknanya dari sudut istilahnya, baligh ni membawa maksud sampai atau cukup tahap umur manusia dari segi segala-galanya, dari segi jasmani, dari segi rohani, akal dan sebagainya. Untuk apa? Persediaan ni untuk apa sebenarnya? Untuk kita memikul tanggungjawab atas segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, untuk kita mengikut perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangannya. Okey, jadi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak dicatat dosa kepada 3 golongan, iaitu orang yang sedang tidur sehingga ia terjaga, kanak-kanak sehingga ia baligh, dan orang yang gila sehingga ia waras. Hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Jadi ini menunjukkan bahawasanya selagi mana seseorang kanak-kanak itu belum mencapai tahap dewasa atau tahap baligh, beliau masih berada di bawah tanggungan kedua ibu bapa. Maksudnya dosa, pahala semua di bawah tanggungan ibu bapa. Senang kata, kalau meninggal saat itu express tiket masuk syurga. InsyaAllah. Tapi kalau dah sampai waktu umur baligh ni, maknanya ia adalah permulaan segala-galanya berada di bawah tanggungan sendiri. Jadi apakah ia bermakna ibu bapa lepas tangan? Tidak. Tugas ibu bapa masih berterusan, yakni memberi tunjuk ajar, memberi peringatan. Itu masih tanggungjawab ibu bapa. Tetapi atas dasar dosa, pahala, buku dah ada catatannya sendirilah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, baligh senanglah. Kalau untuk wanita, bila datangnya haid, seawal 9 tahun, selewat-lewatnya 15 tahun. Selalunya begitulah. Okay, kalau untuk lelaki
bila mereka bermimpi lah. Lagi kalau mimpi tak datang sampai 12 tahun, tetap dah kira balik juga. Tapi jadi persoalannya di sini adalah kita sebagai ibu bapa lah masa kini, zaman kini, kita tahu zaman ni dah berubah. Dah makin anak-anak kita zaman sekarang ni makin terdedah dengan pelbagai jenis ilmu di luar sana. Jadi perlulah kita sebagai ibu bapa melengkapkan diri kita dengan persediaan. Kalau kita dulu, saya ingatlah dulu-dulu jarang ibu bapa kita memperkenalkan haid itu apa. Tiba-tiba apa ni? Tiba-tiba mak tiba-tiba macam boleh berlari, boleh apa ni mak, apa ni. So macam jadi kita bila kita datang haid ni kita tak prepare. Jadi kita takut jadi apa. Tapi sekiranya kita ada ilmu untuk kita siap sediakan anak kita, ianya tidak terlalu awal, sebab kita tahu sekarang sekarang ramai sangat kanak-kanak berumur 9 tahun dah datang haid. Jadi jangan segan dan silu untuk kita mengajar anak, khususnya anak perempuan kita lah, mengenai akil baligh ni. Kita kena terangkan kepada mereka bagaimana untuk menjaga diri mereka, apa tu haid, bila datang apa nak kena buat dan sebagainya. Jadi apa lagi soalan tadi? Itulah. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah kita lengkapkan diri dengan ilmu supaya anak-anak kita bersedia menghadapi usia apabila mereka balik nanti, insya-Allah. Terima kasih Ustazah, masya-Allah. Saya rasa macam yalah, kita yang dah mengalaminya tapi anak-anak kita belum mengalami. Jadi ini pun sebagai satu ilmu kepada kita lah kan, untuk mempersiapkan anak-anak kita ataupun mempersiapkan diri kita sebab bila ketika nanti anak-anak kita akan sampai kepada waktu akil baligh. Jadi dan at the same time saya rasa perbezaan tentang macam kita pun nak kena faham bila orang dah masuk akil baligh ni, emosi mereka akan terganggu dan sebagainya, ada perubahan fizikal dan sebagainya. So benda-benda ni semua kita perlu ada ilmu untuk kita mempersiapkan diri kita. Macam kalau misalnya kalau anak perempuan kalau dah ada haid dan sebagainya, apa yang perlu kita macam ingatkan ataupun apa yang perlu kita ajari kepada mereka dan sebagainya. Kalau anak lelaki kita yang ada macam go through this kind of situation, kadang-kadang emosi mereka macam terganggu dan sebagainya, bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita juga. So saya nak tambah saya lupa yang satu point yang saya kena tambah. Jadi dia bukan semata-mata haid lah kita kena sediakan, kerana bila anak kita meningkat baligh ni, hormon di dalam badan juga berubah dan mereka akan mula rasai perasaan-perasaan yang mereka tak pernah rasai sebelum ni. Secara generalnya perasaan mungkin perasaan suka kepada kepada opposite gender lah, kepada kalau wanita kepada lelaki kepada wanita dan sebagainya. Mereka tidak faham, dan janganlah kita macam bila anak kita share dengan kita, janganlah kita terus macam stop them, cakap apa ni baru umur berapa nak menggatal. So zaman sekarang berbeza dengan zaman dahulu. Jadi kita kena support. Bukanlah maksud saya di sini support tu boleh silakan buat apa nak, tak, jangan. Bukan. Maksud support di sini adalah kita terangkan kepada mereka yang suka ni adalah normal. Itu memang perasaan yang Allah anugerahkan. Tapi kita sebagai orang Islam, apa yang perlu kita lakukan untuk kita jaga diri kita dan sebagainya. Jadi penting kepada ibu bapa untuk memahami perasaan anak, untuk memberi sokongan kepada mereka secara emosi dan juga secara fizikal. Wallahu alam. Kita perlu ada this kind of awareness bahawasanya anak kita dah go through, yang akan go through this kind of situation, whether kita ni bersedia ke tidak untuk macam beri nasihat ataupun siap-siapkan barang-barang lah untuk mereka. Jadi soalan ni kepada Ustazah Azizah lah, pasal mengenai persediaan. Saya ada cousin dulu, dia seorang lelaki. So masa kebetulan pula kita cousin ramai yang perempuan. Jadi dia banyak lah bila kita berkumpul selalu cakap aku dah datang lah, macam gitulah. So macam pada dia satu kali tu dia rasa dirinya dah akil baligh. Jadi dia pun pergi beli pad. Lelaki tahu beli pad. So jadi dia datang macam dia terus message dia macam telefon kita orang lah, macam mana aku nak pakai pad ni? Kita dah macam, kau kan lelaki kenapa nak pakai pad? Jadi mungkin tak ada ilmu. Jadi soalan saya pada Ustazah lah, apakah persediaan yang harus kita lampirkan kepada anak-anak kita Ustazah, kalau mereka nak masuk kepada alam akil baligh ni? Mungkin tentang macam mana apa persediaan sebelum haid ataupun selepas haid ataupun ketika haid dan sebagainya Ustazah.
Okey, saya cuba Ustazah Latifah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti mana Ustazah Syikin terangkan tadi tentang ilmu ilmu ni adalah penting lah. Okey, macam contoh yang Ustazah Latifah cakap tentang anak saudaranya tak tahu kan. So memang cousin tak tahu apa ni, so macam kita tengok dia punya sebab utama adalah kekurangan ilmu, di mana ilmu tu mungkin dekat rumah dia tak dapat. Jadi kalau kat rumah dia tak dapat, first step, kalau kat rumah dia tak dapat bimbingan ilmu tu sendiri, susah juga untuk dia dapat daripada luar. Pasal dia mungkin tak tahu saluran mana dia nak ikuti. Betul tak? Jadi ini yang adalah persediaan pertama. Walaupun sekarang ni topik kita khususan pada kali ini yang saya nak terangkan ni pun actually topik kita khusus pada ni lah kan, persediaan sebelum haid ni kan. Sebenarnya macam apa kita nak siapkan anak-anak wanita kita yang tengah nak haid ni kan. Jadi persediaan ni dia ada dua kategori persediaan yang harus kita tahu. Maksudnya macam kita perhatikan lah. Satu, persediaan sebelum datang haid tu sendiri. Jadi ini yang maksud saya termasuk yang ilmu yang tadi saya berikan contoh tu. Kirakan baik lelaki memanglah tak datang haid, tapi sebelum dia akil balik apa, dia perlu didatangi dengan ilmu di dalam rumah tu sendiri. Jadi kalau tentang persediaan sebelum haid ni, kita tengok kalau kasih contoh macam anak-anak mencari pengalaman ataupun ilmu daripada ibu ataupun bapa ataupun kedua-duanya, dengan kita bandingkan dengan dia mencari pengalaman sendiri tanpa pengetahuan ibu bapanya. Jadi macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak mendidik anak-anak yang baru? Dia kira kan diorang masih muda, diorang masih fresh lagi tau. Jadi macam mana anak-anak tu sendiri nak tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. Jadi kalau ilmu ni dah diterapkan di dalam rumah tu sendiri, itu adalah satu benefit lah. Benefit kepada seseorang tu. Jadi macam kita tak boleh ambil endah tentang ilmu ni. Kita kena bimbing anak-anak kita sebelum dia datang haid, sebelum dia datang akil balik ni, kita dah kena terangkan kepada mereka. Jadi contoh-contoh lah, macam mana kita nak terangkan macam mana kita nak ni kan. Mungkin kita boleh kongsi sendiri pengalaman kita. Macam kita seorang ibu, kita pun pernah kan lalui zaman ni kan. Macam kalau saya dulu pun lost bila datang haid. Pasal dulu zaman kita lain. Memang dulu antara hari tu baru saya berbual dengan mak saya sendiri. Mak saya cakap apa tu, kalau dulu memang zaman mak saya ilmu dia tidak dipertingkatkan. Maksudnya ilmu tidak diambil important sangat di dalam rumah jiran, tetangga tu semua. Tapi sekarang mak saya kata sekarang dah lain. Sekarang ibu bapa dah pandai untuk mencari ilmu semata-mata untuk membimbing keluarga di dalam rumah tu sendiri. Jadi macam dulu kita lain kan, memang kita bila dapat macam terlos sikit. Lepas tu nak buat apa nak beli pad, dah datang baru nak beli pad, macam gitu kan, kecoh. Jadi macam benda-benda ni kalau kalau kita dah ada persediaan, senang sikit lah. Cuma saya nak tekankan, bila kita cakap pasal ilmu ni kan, sebenarnya sebaiknya lah ilmu yang pertama kita ajar kepada anak-anak kita ni adalah ilmu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak kita ada this good sense of bonding kan dengan dia punya own creator kan, jadi dia akan rasa important untuk dia nak buat something yang akan buat creator dia tu suka. Jadi macam bila dia dah nak masuk akil balik, yang mana dia tahu okey, dosa ni aku dah nak kena tanggung sendiri. Jadi aku nak kena buat benda yang Allah suka. Aku tak nak buat benda-benda yang Allah tak suka. Ini seandainya anak tu dapat diilmukan, dibimbingkan dengan ilmu-ilmu lah. Itu kepentingannya ilmu lah. And selain daripada berkongsi pengalaman tentang macam mana kita sendiri, berkongsi pengalaman kita ni macam mana tahu, macam mana yang baik kita ambil, kita kongsi dengan anak-anak kita lah. Mana macam zaman kita tu ada kekurangan, kita cuba macam editkan sikit, macam memperbaiki, dan kita beri yang terbaik kepada anak kita, apa yang semampu kita ada. Kalau seandainya kita tak mampu, kita kurang pengetahuan, tak tahu lah, macam kita tak ada tak tahu cara-cara macam mana nak berbual dengan ni. So it's okay juga untuk kita meminta bantuan daripada tempat-tempat lain untuk membantu kita dan anak-anak kita. Yang pentingnya kita take note yang benda ni sebenarnya penting lah. Ilmu ni sebenarnya penting. Itu adalah ilmu sebelum haid. Persediaan sebelum haid, iaitu adalah ilmu dan berkongsi kepada anak-anak sendiri, daripada anak berkongsi, mengambil kongsian daripada tempat lain. Dan lagi satu, persediaan ketika haid. So macam bila anak-anak kita dah tahu ketika haid ni kita tak boleh solat, kita tak boleh dekatkan diri dengan Allah, dan apa ibadah dengan Allah yang kita boleh buat kan. So kita boleh share dengan diorang, walaupun kita tak boleh dekat dengan Allah melalui solat, melalui puasa, ada cara-cara lain yang kita boleh
jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya istighfar, berzikir. Kalau seandainya anak itu masih belajar Al-Quran, dia masih boleh juga baca Al-Quran dengan niat untuk belajar pasal, ataupun untuk hafal Al-Quran. Kan ada orang macam orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran ni, diorang ada macam diorang rutin kan, diorang macam kalau stop nanti terus lupa. Jadi macam benda-benda gini mungkin kita boleh share dengan diorang lah, the importance of kita mendekatkan diri kita dengan Allah walaupun kita ketika haid. Itulah jawapan saya, insyaAllah saya harap. Masya-Allah Zahir, maknanya persediaan kita ni, kita sebagai ibu bapa bila kita dah mengandung, kita nak kena buat persediaan macam mana kita nak melahirkan. Bila kita dah ada anak ni, kita nak mempersiapkan anak tu pergi sekolah dan sebagainya. Lepas tu bila anak nak masuk alam remaja, kita nak mempersiapkan lagi. Maknanya tanggungjawab ibu bapa dia tak terlepas. Maknanya kita kena sentiasa membimbing anak-anak kita. Jadi kalau macam dulu, kalau saya boleh ingat balik kembali masa-masa kita zaman dulu, bila kita tengah datang haid kita saya belajar more untuk observation, kerana saya dalam adik-adik ramai perempuan. Jadi macam mak tak cakap tahu yang macam apa ni, okay, kalau dah datang uzur kena gini. Tak, saya belajar daripada saya tengok macam apa kakak saya buat oh dia beli ni rupanya. Lepas tu bila dah datang uzur sini, saya dah macam nak bilang yang kita ni dah sampai dah uzur. Saya macam malu saya dah macam saya dah macam apa ni, inform everybody masa dulu datang pula ada tahlil dekat rumah. Saya dah macam nak bilang ni sebenarnya dah uzur ni semua. So diorang dah macam oh ya ke, okay, so tahu tak apa nak buat, macam tahu lah, dah belajar pada kakak. Tapi saya rasa anak-anak sekarang perlu lagi daripada bimbingan daripada kita, kerana sebab tu kalau apa ni school holidays ramai masjid-masjid ataupun banyak masjid-masjid yang buat khusus akil baligh. Jadi saya syorkanlah seandainya ada masjid-masjid yang buat program-program sebegini, kita masukkanlah anak-anak kita. Pasal saya baru terkena pasal tahun lepas during cuti dah dapat dah, semua dah share tentang akil baligh, baru tersentak anak saya dah 10 tahun, mungkin nak kena start bagi preparation. Walaupun kita ni sebagai asatizah, tapi kadang kita lupa tahu preparation kita untuk anak-anak sendiri tu macam mana sebagainya. Jadi untuk tadilah tu maknanya kita perlu ada persediaan dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh tanya kepada Ustazah, kalau khususnya untuk wanita, kalau diorang tahu yang selepas haid dan sebagainya tu kita perlu ada macam sokol mandi wajib. Ustazah, jadi kita pun nak kena terangkan kepada anak-anak kan. Jadi kalau Ustazah boleh terangkan apa perkara-perkara yang membuatkan seorang tu sampai kena mandi wajib ni Ustazah? InsyaAllah. Sebelum saya masuk pada mandi wajib, saya teringat macam saya nak tambah sikit dari persediaan ketika datangnya haid dia. Saya teringat perkongsian pada seorang ustazah ni, beliau mengatakan janganlah kita memperkenalkan haid ni dengan yes kat ayah solat. So sebab kita tak nak anak kita, macam saya suka perkongsian Azizah kan, kita didik anak kita bila haid ni walaupun tak boleh solat, kita ada benda lain yang kita boleh buat untuk dekatkan diri dengan Allah. Janganlah kita ajar anak kita haid tu ialah Allah bagi cuti, makanya kita jauhkan diri kita daripada Allah. Kita tak payah solat, tak payah apa, tak payah puasa, tak payah apa dan sebagainya. So elakkan daripada kita memperkenalkan haid sebegitulah. Dan juga untuk kadang-kadang haid ni memang malu lah agak-agak. Kalau mungkin saya suka perkongsian dari satu ustazah ni, beliau janganlah kita rasa malu sekiranya anak perempuan kita datang haid terlampau awal. Kira macam 9 tahun dah datang haid. Janganlah kita rasa malu. Kerana apa? Kerana itu juga adalah merupakan umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika kita tahu umumnya beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika 9 tahun. Jadi pernikahan tersebut hanya berlaku apabila beliau telah balik lah. Jadi Masya Allah, semua maknanya apa, anak kita tu matang dengan cepat lah. Bukanlah kita kata sama level dengan Sayyidatina Aisyah, tidaklah. Tetapi daripada sudut kematangan kita ada contoh. Jadi walaupun kita tak mampu untuk menjadi seperti Sayyidatina Aisyah, tapi mungkin kita boleh kongsikan kepada anak kita, oh Sayyidatina Aisyah ni siapa dan sebagainya. Kita boleh didiklah anak kita, InsyaAllah. Jadi saya rasa persediaan haid ni bukan hanya kepada bukanlah haid ni adalah satu ilmu fikih yang bukan hanya tertakluk pada wanita. Kalau kita lihat banyak ustaz-ustaz yang mahir dalam urusan haid, nifas, wiladah ni sebagainya. Jadi kalau kita ada anak lelaki, saya rasa tak salah pun untuk kita bagi tahu mereka. Kerana mereka berada di dalam di dalam keluarga kita. Contoh anak saya lelaki, dia dah faham kita tak cakap haid lah, kita cakap uzur kita pakai, kita menggunakan word uzur. Jadi dia tahu kalau uzur tu maknanya Umi tak boleh solat, Umi tak boleh puasa. Jadi ada setengah orang ini masing-masing lah, ada setengah orang yang kalau dia uzur pun dia akan pura-pura solat.
Kira nak menunjukkan dekat anak dia yang kita ni tak boleh tinggalkan solat. Masing-masing lah. Tapi saya rasa anak saya dah cukup matang untuk saya beritahu dia bahawa Umi tengah uzur, ada darah kotor keluar, so Umi tak boleh solat dan sebagainya. Jadi mereka faham. Jadi mereka Umi tak nampak Umi tak solat, jadi dah teguran lah. Kadang-kadang Umi belum solat, bukan Umi tak solat, Umi uzur asyik kena tanya je. Macam gitulah. Jadi mandi wajib ni bila untuk wanita khususnya, kalau memang untuk wanita lah, lelaki tak terbabit langsung, ada 3 lah. Yang ni haid, bila datangnya haid, bila kita dah suci daripada haid, bila dah tak ada darah keluar, kita diwajibkan mandi. Dan ketika haid lah. Ketika nifas zawilah pun begitu juga. Nifas zawilah ni apa? Wilalah ini apabila keluarnya darah ketika bersalin, dan nifas ni selepas habis proses bersalin tersebut. Jadi segala keterangan lanjut mengenai darah, haid, nifas dan wiladah ni akan kita kongsikan lah secara detail insyaAllah pada minggu-minggu akan datang lah. Jadi selain daripada 3 perkara itu, selain itu antara perkara yang mewajibkan kita mandi wajib adalah apabila kita bersatulah suami isteri, tak kisahlah sama ada keluar air mani atau tidak, asalkan telah bersentuh faraj dan zakar, wajib mandi. Walaupun tak masuk, walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila keluar air mani lah. So kira macam kadang-kadang orang tidak melakukan persetubuhan, tetapi maaf cakap ni lah onani dan sebagainya lah. Perkara itu diharamkan lah. Tapi ada yang buat kan, tapi kalau dah buat, mandilah, kena mandi wajib juga untuk kita melakukan ibadah kita dengan suci. Dan yang ketiganya apabila apabila kita jadi jenazah. Apabila kita jadi jenazah, bukan kita mandi sendirilah, of course. Ada orang kena mandikan lah. Maknanya orang kita akan diuruskan untuk dimandikan wajib sebelum kita dikuburkan, dikuburkan dan sebagainya. Dan yang selain itu, apabila ada seseorang itu baru masuk Islam, untuk menyucikan dirilah, kena mandi wajib. Dan itu adalah antara perkara-perkara yang khusus bagi wanita tadi 3, dan yang keempat yang tadi yang seterusnya adalah lelaki dan perempuan lah. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, saya rasa penerangan yang cukup jelas mengenai apa tu mandi hadas dan sebagainya, ataupun mandi wajib dan sebagainya. Perkongsian ni tentang darah dan sebagainya tu akan kita bincangkan kemudian dalam episod yang akan datang insya-Allah. Jadi ni ada banyak yang tanya pada saya, Ustazah. Bila saya tengah mengajar kan, banyak student-student tanya bagaimana cara yang terbaik, Ustazah, untuk kita mandi wajib. Ada yang mengatakan bahawa kita kena sabun semua dulu, kena buanglah najis-najis dulu baru kita mandi. Ada kata tak, boleh buka pipe terus dah jadi mandi wajib. Ada kata kena melampau tapi ada macam gitu lah. Ada kata kena ambil wuduk dulu sebagainya. So mana yang yang kalau Ustazah boleh terangkan panduan mandi wajib yang yang senang, bukan senang lah, maknanya yang disyariatkan, terus ayatnya disyariatkan, yang boleh kita lakukan, Ustazah, dipersilakan. Bismillah. Terima kasih Ustazah Latifah. Okey, cara ataupun panduan mandi wajib ni dia ada berbagai lah, tapi saya dah kategorikan kita nak ikut yang mana. Cik, bukan saya kategorikan kepada 3. 3 ni apa? Rukunnya yang digalakkan, iaitu yang sunat lah, dan yang senang, kirakan kalau kita lakukan itu dah settle, kirakan kita dah mandi wuduk. Jadi rukun mandi wuduk, mandi hadas besar, astagfirullahalazim. Itulah lupa nak baca ni lah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Okey, so yang rukunnya, maksud rukun ni adalah kalau kita tak melakukannya, dia tak kiralah, kirakan mandi tu kirakan tak sah lah, mandi wuduk lagi, mandi hadasnya tu tak sah. Jadi apa rukunnya? Rukunnya yang penting adalah kita kena niat. Jadi kita kena niat. Niat ni dia ada kategori juga. Ada orang yang macam aku masuk ni dengan niat nak mandi hadas, nak mandi, orang kata apa, nak mandi hadas besar ataupun nak mandi junub yang tadi tu kan. So niatlah kita nak mandi hadas besar. Itu adalah yang pertama. Itu adalah yang kategori yang pertama, yang mana rukun kita kena ada niat. Kalau kita masuk macam tak ingat ni nak buat apa, macam sebagai rutin, tapi kita tak ada niat untuk nak bersihkan diri sebagai mandi hadas tu kan, itu tak kira.
Yang kedua, ini yang kita, seandainya kita melakukan ni, kirakan kita dah pun melakukan ni lah, mandi hadas besar ni. Apa dia? Meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan yang zahir termasuk segala lipatan badan sambil menghilangkan kotoran dan najis. Ini berdasarkan daripada satu hadis di mana Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW ketika mandi wajib, baginda mengambil 3 raup air dan menjirus kepalanya. Kemudian baginda menjirus pula ke seluruh badan. Ini berdasarkan pada hadis itu sendirilah. Jadi kalau kita tengok kan, kat sini katakan seluruh badan. Seluruh badan ni kita kena take note lah. Kita kadang-kadang kalau kita walaupun saya cakap nak senang kan, nak senang tu macam kita mandi biasa lah, buka paip hujan kita mandi biasa. Tapi kita perhatikan tak tempat-tempat yang kadang-kadang susah nak kena. Sepertinya tempat yang terselit ni lah kan. Maaf cakap tapi kalau kita tengok lagi-lagi tempat bawah kita tu, tempat kemaluan kita tu ada banyak-banyak layer kan, banyak-banyak tempat kan. Itu semua kena harus dikenakan dengan air, baru disertakan dengan niat tadi dan dikenakan dengan air. Semua kena ada kena ada touch of air tu baru dikatakan mandi ni lah, mandi wajib. Dan yang ketiga kategori tu, kalau kita nak sebaiknya adalah kita mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana panduan tu dia ada banyak lah. Sepertinya kita bila kita mandi wajib tu ada orang kalau mengikut dorang ikut menghadap kiblat. Tapi ini sunnah, mana kalau kita nak buat boleh dapat pahala, tapi kalau kita tak buat tak semestinya mandi wajib kita tu tak sah. Kita baca bismillah, kita membasuh kedua tangan dahulu, membasuh kemaluan terlebih dahulu daripada anggota badan yang selainnya. Kita kita berwuduk dahulu sebelum kita start, dan baru kita start dengan menggosok seluruh badan kita. Menggosok kirakan betul-betul scrub off lah ni dengan bersihnya. Ya, ini yang mana ada hadis yang mengatakan yang mana boleh ini yang membezakan antara kita mandi biasa. Kalau orang dulu cara orang mandi pun berbeza lah Zaza. Kalau kita bayangkan kat macam orang yang tinggal di di tanah-tanah lain, kampung-kampung kan, cara orang mandi ada yang mandi macam Piramli, ada yang mandi kenakan air certain body je. Sebab tu ada panduan mandi hadas ni. So seandainya kita mandi hadas, kita tak boleh mandi biasa-biasa. Tapi kalau sekarang ni mandi biasa kita tu dah macam mandi hadas kan, di mana kita buka paip hujan tu kan. Paip hujan pun sekarang dah canggih. Ada yang apa orang panggil tu? Square, apa orang panggil tu lah? Apa? Waterfall Bukan. Apa orang ada panggil macam shower apalah yang baca buka, besar macam kat hotel punya lah. Pun dah macam kan. Jadi macam susah kalau kita susah nak cakap kalau kita mandi tu semua badan tak kena. So macam sekarang dah canggih lah. Tapi apa pun kalau kita nak amalkan sunnah-sunnah, bolehlah kita mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW telah melakukan, yang seperti contoh tadilah. Dan itulah jawapan daripada saya, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Itulah saya teringat dulu kalau macam dulu-dulu mungkin saya tak tahu siapa yang kongsikan kepada saya yang ajarkan kepada saya lah, kalau kita nak mandi tu dulu kita mulakan yang kanan, lepas tu terus baru yang ke kiri dan sebagainya, kerana kita follow sunnah, mengikut sunnah. Jadi in the end sebenarnya inilah saya rasa ilmu-ilmu yang perlu kita sediakan kepada anak-anak kita, kerana kadang orang clueless tau. Bila kita dah, maksudnya bila diorang dah sampai akil baligh, lepas tu satu benda yang baru datang pada mereka, lepas tu dah hormon semua dah berkecamuk dan sebagainya. Lepas tu nak kena mandi hadas lagi, ada ilmu lagi. So kalau kita nak tunggu bila masa dia datang uzur baru kita nak ceritakan dia segala-galanya, tu mungkin jadi stres lah. Mungkin ataupun orang tu macam terperanjat kata semuanya at one time. So jadi pasal dia nak dengan kita dengan sakit segugutnya yang tak habis tu kan. So, kalau dulu saya segugut sampai tergolek-golek tergolek-golek segalanya. So benda tu semua adalah benda yang kita perlu persediakan awal lagi. So kita tak boleh nak tunggu yang macam bila dah sampai dia kata okey Umi saya dah uzur, baru nak cerita, baru nak macam nak ajarkan. Janganlah begitu. So, saya rasa kesian kepada mereka kerana mereka nak menghadapi keadaan ni. Jadi kita perlu persediakan lebih awal lagi. Dan ada at the same time mandi wajib ni adalah satu macam hikmah lah untuk kita menjaga kebersihan kita jugalah. Bukan ada nak katakan mandi biasa tu, tidak. Kerana mandi wajib tu macam dia buatkan kita satu macam ada to be firm with ourselves, macam bahawa maksudnya lepas kita dah go through this uzur, jadi kita nak kena balaslah dengan kebersihan. Jadi kita perlu mandi dengan cara yang baik. Jadi dia punya baseline kat sini lah mesti perlu disertakan dengan niat. Because kadang-kadang lupa, macam mana orang ni semua lupa yang kita perlu ada niat untuk membezakan kita mandi yang wajib dengan mandi yang biasa dan sebagainya. Okay? So banyaklah cerita pasal mandi ni. Kalau kita buat demo bagus tapi tak payahlah.
Alright. Jadi saya rasa sampai di situ sahajalah kita, sampai di sini sahajalah yang kita punya perkongsian tentang introduction persediaan kalau seseorang kita nak nak how to say menasihati seseorang tu untuk pergi ke alam akil balik dan sebagainya. So ilmu jangan kita lepaskan, kerana dengan ilmu lah baru kita boleh share ataupun boleh mendidik anak-anak kita dan juga diri kita. Okay, itu sahajalah daripada perkongsian kita minggu ini. Semoga ia bermanfaat dan jumpa pada episod yang akan datang ini, insya-Allah. Dengan itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.